Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Sekali lagi bertemankan saya Cedi dan juga rakan setugas Izu Yusof. Saya Izu Yusof dan seperti biasa hari ini anda bertemankan kami berdua selama 1 jam dari jam 9 hingga ke 10 pagi. Dan apa-apa pun saya nak mengucapkan kami berdua lah mewakili kru Apa Khabar Malaysia ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Bernama TV atas penerimaan penganugerahan yang diterima baru-baru ni pada 13 Disember 2022 di mana menerima anugerah berprestij The Rapid News Distribution of All Time pada The Night Award 2023 musim kedua pada 13 Disember yang lalu. Saya kira ini satu kejayaan yang besar sebenarnya kan, satu penganugerahan dari negara luar. Kita dapat anugerah The Rapid News Distribution of All Time Malaysia. Gembira sebenarnya, diharapkan dengan penganugerahan ini dapat memberi pembangkit dan juga pemangkin semangat kepada pekerja-pekerja maupun kami yang bertugas di Bernama TV. Betul. Dan kita ada kategori kita ada the Pearl, the Duke, the Duke pula dengan The Baron, dan Bernama menang di bawah kategori The Duke, di mana itu merupakan salah satu kategori yang dimenangi oleh mantan DJ kita, iaitu Datuk Nur Hisham, dan juga ada beberapa kategori yang lain dimenangi oleh kita punya Tok T juga, menang juga kategori di bawah Night Award ni juga. Dan apapun, tahniah dan syabas kepada Bernama TV. Teruskan kecemerlangan anda untuk sama-sama kita menaruji Bernama TV bukan saja di peringkat antarabangsa, malah juga di peringkat global. Ya, dan kita harapkan Bernama akan terus mara dengan penjenamaan yang lebih diyakini ramai. Betul. Baik, banyak pengisian hari ini, cukup padat selama 1 jam untuk kami kongsi sama. Antaranya kita bagi sedikit gambaran. Kita akan kongsikan tentang satu isu berkaitan dengan kedudukan anak tidak sah taraf dari perspektif syarat maupun undang-undang itu sendiri. Juga kita akan berkongsi tentang kejayaan ataupun ada satu projek usahawan anak muda, dan di hujungnya nanti kita akan berceritalah tentang industri filem tempatan kita sikit, update terbaru filem apa yang ada di panggung, dan tentunya ada tetamu istimewa kita pada hari ini. Orangnya Datuk besar orangnya. Okey. Sebelum tu boleh juga kita kongsikan antara portal menarik yang boleh kita kongsikan, di mana kita tahu sekarang ni kita dalam keadaan berjaga-jaga berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kita tak nak apa yang berlaku pada tahun 2020 berulang kembali, di mana Menteri Kesihatan yang baru iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah pun memaklumkan bahawa semua orang diingatkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati, dan kepada mereka ataupun dalam golongan rentan ini, terutamanya mereka yang berisiko untuk mengambil dos penggalak yang ketiga. Untuk golongan rentan, kita tahu mereka ini antara yang mudah ataupun berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19, dan mereka digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak yang ketiga. Dan kalau kita tengok yang terbaru di dalam laporan pada Minggu Epidemiologi ke-49, iaitu melibatkan 3 hingga 9 Disember, jumlahnya meningkat sekali ganda, iaitu sebanyak 12,757 berbanding minggu sebelumnya, iaitu 6,796 kes sahaja, meningkat sekali ganda. Itu merupakan satu peningkatan yang amat membimbangkan, kerana seperti mana awal-awal dahulu bermula dengan satu angka, bertambah 2, 3 dan seterusnya, menyebabkan kita terpaksa menyekat perjalanan kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kita pun harapkan anda lebih berjaga-jaga kalau berada di kawasan yang sesak ataupun ramai orang. Pastikan anda mengenakan penutup mulut untuk kita protect daripada terkena jangkitan. Dan kita difahamkan juga dalam mood sekarang ni, mood cuti sekolah, musim cuti persekolahan, banyak pergerakan dilakukan, mungkin merentas negeri dan sebagainya, dan akan berlaku jugalah penularan wabak itu. Jadi kita harapkan anda sentiasa berjaga-jaga dan dengar arahan kalau ada arahan yang dikeluarkan lah. Dan Cik, dalam masa sama juga kita bukan saja tengah musim bercuti sekarang ni, tapi musim tengah declare cukai. Jadi kepada anda di luar sana, dengan cukai takut kan? Betul. Lagi-lagi yang terdapat Imadani itu ditulis kat situ alasan sebab tak payah cukai. Tak ada buat e-filing, tak declare. Kepada anda yang mungkin ada keculasan membuat isytihar cukai dan sebagainya, ada satu program di mana program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 yang dilanjutkan sehingga 31 Mei 2024, dan saya dimaklumkan bahawa kepada mereka yang membuat isytihar cukai tidak diisytiharkan sebelum-sebelum ni, tiada compound
dikenakan 0%. Dan kalau nak buat declaration apa ataupun sebagainya, boleh layari website Hasil, iaitu www.hasil.gov.my di bahagian e-filing. Dekat situ ada dua borang, tak silap saya, borang EB dan juga borang EBE. Jadi tengoklah salah satu mana yang berkaitan, ada isilah untuk tahun-tahun yang belum declare tu. Betul. Jadi rebut peluang untuk luraskan cukai anda tanpa penalti. Maknanya kalau kita terlambat bayar tu banyak cukai yang tertunggak, tak ada penalti dikenakan. Betul. Ini untungnya. Jadi kena bayar isytihar cukai anda, dan untuk maklumat lanjut boleh dapatkan menerusi www.hasil.gov.my. Okey. Baik, banyak lagi berita-berita penting dan berita utama anda boleh dapat dari Bilik Berita sekejap lagi bersama dengan rakan penyampai kami. Tapi kita nak saksikan dahulu ramalan cuaca untuk hari ini bagaimana. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Wanita warga emas dan remaja lelaki berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kereta dipandu mereka akibat banjir kilat yang berlaku di hadapan stesen minyak di Taman Molek, Johor Bahru semalam. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Sufian Muhammad Lis berkata, kejadian 4.30 petang itu melibatkan kereta Proton Saga dipandu wanita berusia 70 tahun dan kereta jenis BMW dipandu remaja lelaki berusia 17 tahun. Bersama Jentera Fire Rescue Team FRT dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke tempat kejadian. Dua mangsa tersebut terperangkap dalam kereta sebelum pihaknya bertindak memindahkan kedua-dua mangsa ke tempat selamat. Ketika kejadian, air mencecah paras lutut dan operasi menyelamat selesai sejam kemudian. Sementara itu, Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam kenyataan ringkas memaklumkan terdapat 11 lokasi sekitar bandaraya dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak 4 petang Khamis. Sementara itu, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Kelantan, Terengganu dan Selangor meningkat malam tadi susulan hujan lebat berterusan. Di Kelantan, 933 mangsa banjir daripada 249 keluarga berada di 16 PPS setakat malam tadi, dengan 10 daripada pusat itu dibuka di Kuala Krai dan 6 di Tanah Merah. Di Terengganu, 240 orang daripada 65 keluarga ditempatkan di 4 PPS di daerah Hulu Terengganu setakat malam tadi. Sementara itu, menurut publicinfobanjir.water.gov.my, paras air sungai di 4 stesen utama di Terengganu mencapai tahap bahaya. Di Selangor, 105 mangsa daripada 34 keluarga berlindung di 2 PPS setakat malam tadi juga meningkat, iaitu di PPS SK Jaya Setia dan Balai Raya Kampung Parit Mahang di daerah Kuala Selangor yang mula dibuka pada Rabu. Laman web publicinfobanjir.water.gov.my pula menunjukkan sungai di kawasan RS Batu Lapan Kuala Langat berada dalam keadaan amaran, manakala sungai bernam di Jambatan SKC dan Kampung Sungai Selisik, Hulu Selangor pula diletakkan dalam keadaan waspada. Kerajaan diseru mempertimbang kewujudan Akta Anti-Buli bagi mengurangkan statistik buli bukan sahaja dalam kalangan pelajar sekolah tetapi juga kepada warga kerja. Bukan setakat itu, keberkesanan kempen anti-buli yang selama ini dilaksanakan di sekolah perlu dinilai semula bagi mendapatkan formula terbaik mendepani pelakuan buli. Menurut Yang di-Pertua PIBG SK Seri Permaisuri, Kasim Muhammad, kewujudan Akta Anti-Buli amat mustahak bagi mengekang gejala buli secara menyeluruh.
Pada ketika ini, kalau kita lihat, tak ada satu akta khusus yang dibuat mengenai anti-buli. Kalau ada kes-kes buli, contohnya pukul, mencuri dan sebagainya, buli-buli cara begitu, kita merujuk kepada kanun keseksaan. Mana laporkan kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa akan buat siasatan, panjangkan kepada pendakwa raya untuk mendakwa. Tetapi kita tidak lihat adanya satu akta khusus untuk kes-kes buli. Sementara itu, Pegawai Psikologi Hospital Rehabilitasi Ceras, Hairul Kamal Abdul Rahman berkata, impak gejala buli boleh dilewatkan melalui kefahaman yang betul. Kita tengok bigger person lah, the bigger person. Mangsa buli, dia kena walk away. Dia kena ada empowerment kepada diri dan kena dapatkan bantuan. Bagi tahu pada pihak berkaitan dan sebagainya. Yang C yang ketiga, sifir yang ketiga disebut ABC. C yang ketiga ialah kita kontrol. Jangan semarakkan lagi keadaan itu di tempat kerja. Ada gaslighting karakter. Baik, sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih atas kesertaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia di pagi ini, dan saya rasa topik kita mulakan pagi ini agak berat sedikit, tetapi saya suka. Betul. Sebab tak ramai yang membincangkan topik ini berkaitan dengan status anak tak sah taraf ni. Kalau kita tengok dekat media sosial, ramai yang meluahkan mereka sebagai anak meluahkan perasaan sebagai hak mereka dan juga status mereka di sisi undang-undang. Ada jawapan, ada yang tak ada jawapan, tapi jawapan netizen kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima. Dan ini kita bawakan kepada anda, pakarnya lah di bahagian undang-undang, untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan anak tak sah taraf. Salahkah mereka? Bersama dengan tetamu kita, saya rasa orangnya dah biasa datang, iaitu pengamal undang-undang Tuan Asia Ada Hisam, iaitu Tuan Lufi Amir Abdul Karim. Apa khabar Cik Lufi? Alhamdulillah sihat. Selamat datang kembali ke Bernama. Baik, terima kasih kena berjemput saya jugalah pada pagi ni. Sama-sama. Saya suka untuk kupas isu ini, satu isu yang berlega-lega dan bukan satu isu baru, tapi betul. kita perlu bagi pemahaman kepada masyarakat kita dan juga pengetahuan tentang perkara ini yang mungkin menjadi persoalan jugalah kan. Mungkin sebagai permulaan Cik Lutfi boleh kongsikan perincikan lagi tentang maksud anak tak sah taraf tu dari sisi syarat dan juga perundangannya bagaimana? Baik, terima kasih kepada saudari Puan Chat lah, dan terima kasih juga kepada Tuan Izo. Okey, pertama sekali isu anak tak sah taraf ni sebenarnya perkara yang lama. Dan benda ni kita dah tahu dari segi statistik pun meningkat dari tahun ke tahun, yang mana kesan dia adalah daripada sudut normalisasi dengan pergaulan bebas lah, selalunya benda-benda tu berlaku. Okey, merujuk kepada soalan tadi, apakah definisi anak tak sah taraf? Okey, saya bahagikan kepada dua. Pertama, definisi dari segi sudut literasi ataupun bahasa lah, iaitu anak yang dilahirkan luar daripada perkahwinan, sama ada dari sudut rogol ataupun berzina. Itu dari segi bahasa dia lah, dengan istilah. Kemudian dari sudut undang-undang, yang mana definisi ini juga diperuntukkan dalam Seksyen 110 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, yang dia mendefinisikan siapakah dikira sebagai bapa, iaitu anak yang lahir dalam melebihi tempoh 6 bulan qamariah. Okey, kalau kita tengok balik dalam literasi undang-undang tu, dia sebut anak yang lahir lebih daripada 6 bulan. Bermaksud kalau anak itu lahir kurang daripada 6 bulan, start daripada bermulanya perkahwinan sehinggalah anak itu dilahirkan, dia tempoh dia tak cukup 6 bulan. Maksudnya itu anak luar nikah. Dan dalam undang-undang juga dia dibahagikan kepada ayah biologi dan ayah syar'i. Yang mana dia bergantung jugalah kepada definisi yang diperuntukkan tu nanti. Macam tu. Okey, kalau kita tengok macam tadi kita dah tengok sudut mereka di sisi undang-undang, literasi dan juga undang-undang syariahnya. Kalau dari sudut institusi sesebuah keluarga itu sendiri, kedudukan mereka kat mana? Adakah mereka berada di kiri, di kanan, di tengah atau bawah? Mana satu kedudukan mereka? Okey, dia macam ni. Dia kalau anak yang tak sah taraf ni, sebenarnya kita boleh gelarkan hidup dia tanpa bapa lah, senang cerita. Dia ibarat yang anak yang dilahirkan melalui bapa biologi, cumanya kehidupan dia tu tidak terkait dengan bapa. Kerana anak yang tak sah taraf ni, dia diumpamakan kepada bin ataupun binti ibu. Dia bukan macam kebiasaan bin kepada bapa. Tapi anak tak sah taraf ni dia dinilai kepada pihak ibu. Sebab
walaupun dilahirkan secara bapa biologi tapi di luar kepada perkahwinan, maka tuntutan-tuntutan yang selalunya kalau anak yang dilahirkan dalam perkahwinan tu dia boleh tuntut daripada bapa, contoh nafkah ataupun kos-kos pendidikan dia ke apa ke, tapi disebabkan dia lahir di luar perkahwinan, maka kehidupan dia tu dia lebih banyak daripada ibu dan dia lebih banyak rapat dengan kalangan keluarga-keluarga ibu. Dia macam tu. Baik, saya suka untuk menyentuh dari sisi Islam sendiri aurat itu. Mungkin bagaimana boleh perjelaskan kat sini Tuan Lutfi berkaitan dengan aurat anak tidak sah taraf dengan anak yang sah taraf. Okey, saya bagi situasi lah. Contoh, anak dia ada 3 orang, satu tak sah taraf, dua yang lagi kemudian tu mungkin sah lah. Okey, yang tak sah taraf tu dia ibarat macam tiada bapa. Okey, dan yang sah, yang adik-beradik yang lagi 2 orang tu dia dikira sebagai adik-beradik seibu. Dia macam ibarat kalau kata si walaupun bapanya sama berkahwin sebelum ni. Dia dikira sebagai ibarat adik-beradik si ibu lah. So adik-beradik dengan dia tak ada masalah, aurat mahram pun tak ada masalah. Cuma sebelah ayah dia dikira bukan mahram lah. So dia kena jagalah batasan aurat tu. Dan dalam mazhab Syafi'i sekali, bapa biologi tu boleh bernikah dengan anaknya. Sebab walaupun kita tengok dari segi moralnya, kita tengok nampak macam kita kahwin dengan anak. Tapi sebenarnya dalam Islam, bila sesuatu perkahwinan tu tidak cukup berukun dengan syarat dan dia juga perkahwinan tu tidak diiktiraf sama ada oleh undang-undang ataupun hukum syarak, dari segi mazhab Syafi'i, bapa tu boleh berkahwin dengan anak tersebut. Tapi di Malaysia ada tak kes yang bapa berkahwin dengan anak yang tidak sah taraf? Kalau dari segi sudut pengamalan saya belum jumpa lagi lah. Cumanya dari segi undang-undang dengan kitab fiqh, benda tu ada. Boleh terjadi. Ya, betul. Benda tu boleh terjadi. Namun saya rasa kalau nak buat permohonan ke apa ke, dia mesti melalui mahkamah lah juga, penyiasatan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mahkamah perlu juga melihat kepada pengesahan nasab. Kemudian mahkamah juga perlu melihat kepada pengesahan nikah. So dia tak straightforward lah. So dia perlu juga melalui permohonan yang mana mahkamah buat siasatan dan kemudian mahkamah yang akan buat keputusan. Kalau berkaitan perkahwinan tu, seorang anak perempuan kalau nak berkahwin, walinya adalah bapa, paling dekat lah. Ya, betul. Kemudian ada aturan nasab-nasabnya sebelum ke peringkat mahkamah. Kalau di peringkat anak tak sah taraf ni, sekiranya mereka nak melangsungkan perkahwinan, siapa sebenarnya wali mereka? Sebab ayahnya tak boleh menjadi wali. Betul. Siapa sebenarnya? Okey, saya menarik soalan tu sebab walaupun anak atas taraf, dia juga mempunyai hak lah. Hak salah satunya hak untuk hidup, hak untuk dapat pendidikan, hak untuk berkahwin dan hak untuk berkeluarga. Isu dia adalah bila anak tak sah taraf ni, dia nak kahwin macam mana? Sebab walinya bapa dah tak boleh dipakai. Okey, salah satu caranya adalah dia datang ke mahkamah. Dia boleh untuk buat permohonan, kita panggil sebagai permohonan wali hakim. Kita pergi ke mahkamah, kita kata saya nak buat permohonan wali hakim. Yang mana permohonan tu dia kena siapkanlah dengan semua dokumen, kemudian kena sediakan juga saksi. Salah satunya paling utama adalah keterangan ibu kandungnya lah. Ibu kandungnya, kemudian mahkamah akan panggil lah bagi satu tarikh. Kemudian mahkamah juga akan panggil ibu untuk buat siasatan apa yang dah berlaku. Kemudian mahkamah akan tengok, kalau kata mahkamah dah berpuas hati, barulah mahkamah membenarkan permohonan wali hakim tu. Okey, bila dah dapat keputusan, perintah tu akan bawalah ke pejabat agama. Kemudian pejabat agama akan proses apa semua, settle. Kemudian pejabat agama akan tetapkanlah tarikh untuk pihak-pihak tu berkahwin. Selalunya dia akan dilangsungkan majlis di Dewan Mahkamah tu sendiri. Dia selalunya kalau yang biasa dia orang akan buat di masjid kan. Itu yang normal. Tapi kalau yang wali hakim tu selalunya dia akan buat di Dewan Mahkamah. Selalunya kalau situasi tu kita boleh lihatlah, pengantin lelaki datang mahkamah, keluarga apa semua susun kat belakang apa semua macam. Asalnya dia lain sikit. Bila orang datang tengok kes pelik macam apa benda nak kahwin kat mahkamah. Ya, betul. Sebab Macam dia tu. situasi yang rare. Ya. Selain daripada permohonan wali hakim ni, kalau kata tadi rapat dengan sebelah ibu. Kalau wali sebelah ibu macam pak cik, Ya, betul. Boleh jadi juga ke wali? Tak boleh, dia kena wali hakim terus. Wali hakim sahaja. Wali hakim sahaja. Okey, satu lagi isu yang menarik untuk dipersoalkan ataupun ditanya pada Encik Lutfi sendiri berkaitan dengan pemberian ataupun pembahagian harta pusaka. Layak tak si anak tak sah taraf ni untuk menerima harta pusaka, bagaimana? Okey, baik. Saya menarik soalan tu. Okey, kalau kita tengok balik kepada sebab-sebab mewarisi pusaka, ada 3, iaitu satu adalah perkahwinan, kedua adalah sebab kelahiran, ketiga adalah sebab walak. Walak ni dalam bab
perhambaan lah. Tapi selalunya perhambaan ni dah tak ada dah kan. So 2 sahaja. Okey, merujuk kepada anak atas taraf ni, dia lahir. Tapi lahir dia tu bukan daripada perkahwinan yang sah. Ya. So maksudnya dah terputus dah kat situ. Penyebab untuk dia mewarisi pusaka ayahnya. Sebab dia kalau tengok balik dalam syariah ni, dia macam ada satu sistem yang syumul tau. Anak boleh mewarisi pusaka ayah dan pada masa yang sama ayah juga hendaklah menafkahi anak. Tapi kalau anak tak sah taraf, ayahnya tak perlu untuk menafkahi dia. Sebab dah terputus hubungan. Ya, betul. So pada masa yang sama dia juga tak boleh untuk mewarisilah pusaka ayah dia disebabkan dia lahir luar pada perkahwinan. Kalau status dia sama dengan anak tiri, which is tak boleh tuntut faraid daripada ayahnya. Kalau ibunya lah dengan rela hati, kata this is part yang dia dapat, ibu bagi dekat awak sebagai anak yang tak sah taraf ni. Hadiah, betul. Boleh ke macam tu juga? Okey, tadi saya sambung sikit tadi, itu kalau ayahnya meninggal dunia kan. So bila meninggal dunia, pusaka ayah tak akan sampailah kepada dia. Tapi kalau ibu dia meninggal dunia, dia boleh dapat. Okey, ibu dia meninggal dunia, dia boleh dapat. Okey, itu satu. Kedua, berkenaan dengan soalan Tuan Izu tadi, kata ibu boleh tak untuk memberi harta kepada dia semasa hidup? Okey, itu kita panggil sebagai hibah lah. Hibah ni dia tak kisah, boleh bagi kepada siapa-siapa sahaja yang dia rasa dia nak bagi, terutama kalau kata kes anak angkat, si ibu boleh bagi pada dia, dan bapa tu pun yang walaupun pada hukum syarak tu bukanlah bapa secara syar'i, dia juga boleh menghibahkan semasa hidup. So walaupun dari segi cara jalan ataupun medium pusaka dia tak dapat, tapi ada lagi 2 lagi, iaitu wasiat dengan hibah. So boleh, itu yang boleh jadi pilihan lah. Satu lagi isu yang kalaulah perpisahan berlaku antara mak dan bapaknya, tapi dia dilahirkan anak tidak sah taraf, boleh tak melakukan tuntutan atas harta pusaka? Berlaku perceraian, kemudian anak tu yang akan tuntut. Boleh tak nak menuntut di mahkamah untuk hak penjagaan anak? Okey, kalau hak penjagaan anak, kalau anak atas taraf ni, dia akan dijaga oleh ibu lah. Itu paling jelas lah. Sebab untuk dia dengan bapa, dia ada mahram dia sendiri. Dia bukan mahram sebab dia dah tak ada kaitan. So yang selayaknya mendapat adalah si ibu, dan yang memberi nafkah kepada anak atas taraf ni adalah ibu dan keluarga ibu. Sebagai contoh, ibu tidak mampu untuk menjaga anak tersebut dan bapanya rela dengan sukarela untuk mengambil anak tersebut untuk dijaga. Bagaimana? Okey. Dibolehkan? Okey, bila datang timbul isu persetujuan ataupun rela, itu terletak kepada atas bapa. Dia bila datang isu yang baru, itu terletak kepada pihak-pihak. Tapi dari segi general rule, anak yang atas taraf tu dia memang di sebelah ibu lah. Sebenarnya topik ni sebenarnya kalau kita nak ikut kan masanya tak cukup. Tetapi banyak sebenarnya soalan kita nak tanya, tapi sedikit lagi Cik Lufi Boleh. Sekiranya macam tadilah topik kita berkaitan dengan anak tak sah taraf ni, status mereka sangat orang kata di tengah-tengah, complicated. Ada yang faham, ada yang tak faham, dan membandingkan juga kadang-kadang. Tetapi macam kita tengok sendiri, apa benda yang sebenarnya mereka kena buat untuk mereka menyelesaikan masalah ni dan sekaligus membela nasib mereka yang bukanlah mereka minta dilahirkan sebegini, tetapi itu ujian untuk mereka. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, pertama sekali bagi saya yang jadi masalah sebenarnya bukan anak atas taraf tu. Orang yang menyebabkan dilahirkan tu. Sebab kita tahu anak ataupun bayi lah, dia tak boleh pilih siapa mak ayah dia. Dia tak boleh pilih kaum apa dia nak lahir, dan dia tak boleh pilih tempat mana dia nak lahirkan. Okey, jadi sepatutnya sama ada pemimpin, masyarakat, benda tu dia dah kena bendung daripada awal. Kita panggil sebagai mencegah lebih baik daripada merawat lah. Itu satu. Dari segi sudut skop yang lebih besar, dan sudut yang lebih kecil adalah dari segi kalangan keluarga dengan masyarakat, janganlah mengasingkan anak tak setaraf ni. Ataupun kita memulau dia ke, ataupun kita mengasingkan dia ke, ataupun jangan abaikan dia. Sebab walaupun dari segi sebelah pihak ayah dia tak ada apa-apa hak, tapi dari segi ibu ni masih lagi hak. Dan dia juga berhaklah untuk berhidup seperti orang yang biasa. Cumanya ada sesetengah fatwa yang macam negeri Perlis, dia boleh dibinkan kepada bapa, walaupun bapa tu bukanlah bapa syar'i. Tapi itu fatwa yang difatwakan di Perlis lah atas beberapa sebab. Tapi majoriti tidak boleh dibinkan kepada bapa lah. Dan ada juga kenapa Perlis buat macam tu, alasannya untuk menutup aib dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin jugalah kot boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Tengok balik kepada masalah dia macam mana. Mana dah masuk bab perundangan, terpaksa jugalah diterima.
walaupun pihak negeri Perlis membolehkan perkara itu. Ya betul, sebab kalau kita tengok balik fatwa negeri ni dia terbahagi kepada negeri-negeri kan. So apa yang dia berpegang kepada negeri itu, so apa yang diputuskan itulah dia boleh dipegang. Tapi kalau ikutkan majoriti memang tidak boleh dibintikan kepada bapa lah. Berbintikan ayah lah. Cuma dibintikan kepada Abdullah ataupun 99 nama Allah. Ya. Jadi baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Lutfi Amir Abdul Karim selaku pengamal undang-undang, Tuan Asia Dah Hisam yang sudi berkongsi mengenai anak tak sah taraf. Salahkan mereka dengan lebih lanjut, dan kita harap perkongsian kita ini memberi satu gambaran yang jelas dan juga kesedaran bahawa masyarakat kita sebenarnya kalau tahu tu diam-diam, kalau tak tahu elok tak tahu. Ya, dan kita harap sedikit sebanyak terjawablah persoalan yang mungkin bermain di fikiran anda. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Lutfi Amir Abdul Karim atas jemputan, dan insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan tetamu bercakap tentang Usahawan muda. Usahawan muda, projek usahawan muda ni. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik. Ya, masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita nak bercerita tentang satu projek usahawan yang bakal berlangsung tidak lama lagi berkaitan dengan Bazar Uni dan Createpreneur 2023. Lokasinya di mana, apa pengisiannya, yang layak bercakap tentang perkara ini adalah tetamu jemputan kita pada pagi ini. Tentunya di hujung sana, warna Pink. cerah. Kalah kita. Sinar. Saya ingat nak tukar position tadi. Kita bersama dengan Puan Fatrisha Muhammad Yusof selaku Koordinator Strategik Pengarah Projek Createpreneur 2023, dan di sebelahnya kita ada Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasolang, penolong Naib Chancellor Keusahawanan, penasihat program Createpreneur 2023. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi ini bersama-sama dengan kami. Suka sebenarnya saya bab-bab event, projek ni kan, berkaitan dengan usahawan ataupun perniagaan. Saya suka. Mungkin boleh sebagai permulaan, Prof boleh ceritakan dulu penganjuran Bazar Uni Createpreneur 2023 ni. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Cik dan juga Encik Izu di atas peluang kami dijemput ke sini. Kami sangat terima kasih. Sebenarnya kami sangat teruja ingin mempromosikan event ini, iaitu yang disebutkan tadi, Bazar Uni dan juga Createpreneur. Ya, jadi sebenarnya kami melakukan banyak event, tetapi kali ini agak special sedikit kerana kita akan melangsungkannya selama 4 hari. Dan akan dilangsungkan di SACC Mall. Dan kita tahu bahawa SACC Mall adalah a few selected apa yang kita panggil mall di Shah Alam. Tak banyak mall sangat Shah Alam kan. Kita ada Aeon dan juga SACC. Jadinya apakah yang akan berlaku di sana? Sebenarnya yang sangat mengujakan lagi adalah pelajar-pelajar kita akan membuka kedai secara fizikal. Dan juga bazar-bazar. Yang bazar itu booth. Tetapi ada kedai yang secara fizikal akan dibuka dan kita akan menggunakan juga model incubator. Itulah dia. Tadi Prof cakap pelajar yang akan membuka gerai-gerai. Atas tujuan apa sebenarnya program ini ataupun projek ini digerakkan? Okey, MASMED ataupun UiTM MASMED ini mempunyai satu amanah untuk menghasilkan usahawan di kalangan mahasiswa. Jadi kalau kita belajar teori saja tak ke mana. Jadi kena bawa pelajar kita di luar UiTM, di luar kompaun universiti untuk bersama dengan masyarakat. Sebenarnya bukan sahaja pelajar, kita juga ada booth yang dibuat oleh masyarakat. Macam tu. Okey, untuk Puan Fatrisha, kalau kita melihat ini merupakan program siri bulanan dalam setahun ni je banyak sebenarnya dah buat. Mungkin boleh kongsikan sikit kenapa buat setiap bulan. Ini yang siri ke-12 kalau tak silap saya di SACC. Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih Cik dan Puan. Okey, saya ingin bercakap tentang Createpreneur lah, sebab Createpreneur ni sebenarnya dia berbeza sikit dengan Bazar Uni, tetapi dia adalah program di bawah MASMED. Okey, program Createpreneur ni dia lebih untuk menanamkan memupuk sikap suka terhadap keusahawanan tu sendirilah. Jadi
program-program ini perlu berlaku setiap bulan di mana kita kata nak pupuk mestilah kita kena selalu buat kan. Betul. Kalau kita jarang-jarang buat macam mana kita nak pupuk benda tu. Jadi istimewanya dia dah mempunyai 12 siri. Setiap bulan tu dia ada siri yang berbeza-beza lah. Contohnya macam pada bulan awal tahun hari tu kita ada beauty and health di mana kita panggillah usahawan daripada ada yang daripada alumni UiTM, ada juga daripada pensyarah kita sendiri yang berkecimpung dalam keusahawanan, dan juga ada lagi yang pakar-pakar lah yang membicarakan tentang health and beauty ni. So setiap bulan memang berbeza lah. Yang bulan kedua kita ada F&B. So dari situ kita punya sasaran pelajar mahasiswa tu dengan staff dengan ataupun komuniti sempat kita dapat mengalami perbezaan lah experience terhadap bidang-bidang keusahawanan tu. Okey. Kalau kita tengok ini merupakan program yang julang kali diadakan untuk tahun ni. Apa yang membezakan program ni dengan program keusahawanan yang dijalankan sebelum-sebelum ni? Okey, sebenarnya program keusahawanan ni pelbagai. Yang menjadi uniknya yang di sini kerana kita berkolaborasi dengan apa yang kita panggil local authority, which is PKNS. Jadi melalui PKNS tu kita ada sinergi di mana kita akan diberi ruang-ruang. Kalau tak kita kena bayar. Betul. Ini dapat free. Dapat free untuk mungkin certain bulan lah. Mungkin free sepanjang selama-lamanya tak boleh. Ini business oriented kan. Jadi untuk permulaan bila kita dibagi masa misalnya 6 bulan untuk diberi ruang dekat situ, kita ambil. Ya, kita ambil dan ini sebenarnya juga untuk menarik pelanggan-pelanggan datang ke SACC Mall. Salah satu kaedah untuk kita tarik pelanggan datang ke SACC Mall, dan kita tahu UiTM punya pelajar kan ramai. Betul. Lebih daripada 180,000 dan UiTM sendiri merupakan potensi kepada customer yang mengunjungi SACC Mall tersebut. Sebenarnya Prof, apa matlamat yang cuba dicapai dengan gabungan ataupun kerjasama usahawan yang sedia ada dengan pelajar ni? Okey, sebenarnya yang paling utama matlamatnya adalah kita ingin mencapai apa yang kita panggil visi UiTM. Visi UiTM. Visi UiTM. Saya suka semangat Prof. Yes. Visi UiTM tu di hujungnya ada disebut keusahawanan. Jadi usahawan ini bukan benda biasa. Benda yang penting kena dia menjadi part of the vision. Anything that we do, if you have an ecosystem of an organization, whatever you do, it should be concerted to achieve the vision. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk mencapai vision. Tetapi di samping itu kita juga memberi peluang kepada pelajar untuk mempunyai pengalaman. Apakah yang mahal dalam kehidupan kita di universiti? Pengalaman. Apakah pengalaman itu? Pengalaman berniaga. Kerana kita ingin di kalangan student itu dia mempunyai pilihan secara sedar bahawa usahawan itu menjadi pilihan kerjaya saya yang utama, bukan option 2, option 3 dan sebagainya. Betul, instead of kita mencari pekerjaan, kita mencipta peluang pekerjaan. Itu sebenarnya untuk usahawan. Yes, selepas ni kita buat projek Prof, yang risau. Yes, boleh. Okey, Patricia, mungkin boleh kongsikan siapa sebenarnya golongan sasaran untuk siri kali ni, yang ke-12 ni? Yang ke-12 ni adalah pelajar dan juga komuniti setempat lah, sebab kita buat tempat tu di mana dekat dengan komuniti, mall kan. Jadi bila kita ada pengisian dan perkongsian bersama pelajar tu, dan juga saya lupa nak sebut staff kita di UiTM juga menjadi sasaran kepada program ini, di mana apabila ilmu-ilmu tu disampaikan kepada staff, tak semestinya staff daripada bidang kecergasan. Contohnya untuk siri yang terakhir ni lebih kepada fitness. Fitness. Tak semestinya bidang itu saja yang hadir. Staff-staff dan pelajar-pelajar daripada bidang lain pun datang. Jadi di sini mereka dapatlah belajar sesuatu dan melihat dan mendengarlah daripada inspirasi, daripada
kita punya usahawan yang ingin berkongsi dia punya ilmu tu semasa sesi forum, panel dan sebagainya. Okey, sikit pada Patricia. Harapan untuk program yang akan berlangsung untuk siri ke-12 nanti sebelum kita ke Prof. Silakan. Okey, saya berharap kita ramai-ramai di luar sana untuk hadir di SACC Mall. Program itu akan berlaku pada 20 hingga 23 Disember. Diharapkan ada audiens dari pelbagai negeri ke mungkin datang kan, sebab mungkin bila dah berada di luar ni kita bertarik lagi lah yang jauh-jauh tu kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Prof, silakan harapan. Berapa ruai yang akan ada, apa sebenarnya program sampingan yang disusun? Okey, actually banyak program yang telah kita susun bersama, dia berlangsung selama 4 hari. Jadi dalam tempoh hari yang pertama kemuncak tu kita berkemuncak jugalah. Kerana di situ nanti kita berharap Yang Amat Berhormat YB Menteri Besar akan dapat hadir bersama kita lah 1 jam untuk merasmikannya bersama pengurusan tertinggi universiti pada hari tersebut. Di samping itu juga harapan kita ni, kita penganjuran ini merupakan titik tolak kepada lebih banyak aktiviti yang terhasil terutama bersama dengan PIREC ni, PKNS Real Estate Sudian Berhad, di mana CEO-nya adalah Surveyor Fakrul Razi Abdul Ghani. Jadi kita memang berterima kasih kerana kita mempunyai mutual understanding dan agreement untuk bergerak ke hadapan membantu dasar kesewanan negara 2030. Itulah dia dasar kesewanan negara 2030. Semuanya Kementerian Keusahawanan dan juga Koperasi bersama Kementerian Pengajian Tinggi menggemeling tenaga mendukung dasar kesewanan negara 2030. Baik. Dan last kali belum last lagi. Sikit lagi. Dan juga kita nak 2024 merupakan tahun pengantarbangsaan bagi UiTM Masmed. Itu dia. Baik. Itu dia. Akan berlangsung pada 20 hingga 23 Disember ini, bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Difahamkan juga ada persembahan kreatif yang cukup menarik. Jadi jumpa di sana, datang ramai-ramai untuk memeriahkan Createpreneur Finale 2023. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Dr. Salmiah Kasolang dan juga Puan Patricia Muhammad Yusof atas perkongsian mengenai topik kita pada hari ini, Bazar Uni dan juga Createpreneur Finale 2023. Jangan lupa ramai-ramai 20 hingga 23 Disember 2023. Dan selepas ni kita dah berjumpa artis kita, sanda orangnya lebih besar daripada saya, seorang pengarah, artis dan juga pelakon terkenal terkemuka di tanah air. Jangan ke mana-mana. Cakap pasal filem ni menarik betul. Sabar. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Di hujung siaran berbaki beberapa minit sahaja lagi ni, kita nak jengahlah industri kreatif kita berkaitan dengan industri filem tempatan ataupun tanah air kita yang kita rasa semakin rancak, dengan taburan ataupun kata lambakan filem-filem yang cukup menarik sebenarnya. Dan kalau kita tengok industri kita sekarang ni lebih kepada banyak filem-filem komedi disajikan dengan filem-filem aksi juga dan agak sunyi dengan filem cinta ataupun romantik sebenarnya. Itu yang menarik untuk kami kongsikan bersama-sama dengan anda pada hari ini. Saya kira ini bakal mengubatlah kerinduan kepada peminat filem cinta dan romantik. Silakan. Kita ada 2 orang tetamu dah hari ini. Alhamdulillah 3 orang lelaki di studio, 1 wanita. Di sebelah kiri kita ada, saya rasa ramai dah orang kenal daripada Melodi, iaitu Abang Azmi Jamsari selaku penerbit filem. Apa khabar Abang Azmi? Alhamdulillah baik. Melekat lagi benda tu. Melekat. Memang takkan berpisah. Tengok muka tahu dah. Okey, di sebelah hujung sana berbaju hitam kita ada abang pula Datuk Aaron Aziz, maafkan saya. Selaku pengarah dan juga pelakon bagi filem sinema Malaysia Sayu Yang Syukur. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Saya juga terkejut sebenarnya gabungan AJ dan juga Datuk Aaron. Okey, sebagai permulaan mungkin idea ni datang daripada mana? AJ sendiri yang approach Datuk Aaron ataupun idea Datuk Aaron mencari AJ sendiri. Bagaimana Azmi? Okey, sebenarnya bila pihak produksi kita syarikat Nusa Bakti Production memilih untuk membuat filem tema cinta. Sebab kita dah disajikan dengan filem-filem seram, aksi dan juga komedi. Jadi bila Big Boss cakap okey kita buat cinta, siapa pelakon yang ada karakter cinta yang kuat? Okay, of course. Tak lain tak bukan. Hero Melaya kita. Hero Melaya kita kan. Jadi bila kita pilih pelakon, bila kita jumpa meeting, selepas duduk tu, our Big Boss kata, okey, Datuk, apa
kata you berlakon dan you direct sekali. Mungkin pengalaman tu mungkin Dato' Aaron boleh ceritakan bagaimana perasaan dia bila menerima tawaran sebagai pelakon utama dan juga pengarah sekali. Okey, Datuk, soalan dah ada, silakan jawab. Okey, soalannya. Okey, jawapan dia adalah sama juga macam filem saya pertama pun saya ditawarkan sebagai untuk berlakon lah. And then after that, producer kata, "Mak saya, you just direct sekali." So, saya sahut cabaran tu. Dan of course yang pertama tu saya kena baca skrip lah. And saya menggunakan pengalaman saya selama 23 tahun ni, nak masuk 24 tahun ni dalam berlakonan. Kalau saya nak mengarah, saya akan nak watak yang belum pernah saya lakonkan. And dalam filem ni tak ada babak-babak cute-cute, comel-comel. Tak ada langsung. Dia punya emotional ataupun romantik tu sangat sedikit, 10% je. 90% adalah bam emosi yang kuat. So selalunya drama cinta tu tragedi dia 40%, tapi 60% semua orang nak yang bunga-bunga yang cantik, yang indah. Tapi cerita ni yang sebaliknya. Tapi sampai kena sampai ke tidak? Tapi filem cerita macam mana tu? Boleh bagi sedikit gambaran jalan ceritanya bagaimana, Datuk? Okey, ramai orang sangkakan filem ni adalah tiga cinta segi, but it's not totally. Cerita ni banyak mengetengahkan isu yang pertama, mental health. Yang kedua, bila seseorang wanita tu dalam satu tragedi, tapi sebenarnya dia lebih kuat daripada apa yang dia sangkakan. Yang lelaki tu dia rasa yang dia boleh buat apa saja, tapi dia ada kelemahan yang tak banyak orang yang tahu. And it also talks about pasal keluarga, family, and it's a lot of thing all in one. Dan saya mengakhiri filem tu dengan satu ayat daripada surah An-Nisa daripada Al-Quran adalah lelaki yang baik akan dipasangkan dengan wanita yang baik, wanita baik akan dipasangkan dengan lelaki yang baik. So sedang kata Allah lebih mengetahui apa yang kita lalui itu sebenarnya ada hikmah sebaliknya. Okey, Azmi, kita tahu kalau bab lakonan ni terutama watak ataupun karakter yang romantik memang Datuk Aaron nombor satu lah. Tapi kalau kita dalam bab pengarahan ataupun penerbitan, saya percaya Datuk Aaron masih lagi hijau dalam industri. Bagaimana kepercayaan itu diberikan kepada Datuk Aaron untuk buat ataupun cipta, bikin filem cinta ni? Okey, untuk saya yang syukur ni, keunikannya adalah sebab dia adalah kebanyakannya adalah benda-benda yang hijau. Contoh macam saya, kalau ikutkan dalam penerbitan, saya masih hijau. Dan Datuk Aaron kalau pengarahan hijau juga. Tapi kita saling mempercayai. Apa yang kita hendak adalah hasil. Bukan kita nak memperjudikan peluang, tetapi kita harus berikan peluang tu. Baru kita dapat hasil. Jadi inilah hasil yang sepatutnya kita hargai. Jadi daripada sayu dan kita dapatlah kesyukuran dekat situ. Dan apabila berpeluang juga saya menulis skrip untuk naskah ini dan bekerjasama dengan Abang Badul, dan Datuk Aaron juga mengolah dialog untuk dapatkan satu screenplay yang sangat cantik dan dekat situ emosinya ada. Jadi kalau kepada para hawa, para gadis, wanita di luar sana, bila mereka melihat naskah ini, mereka akan dapat rasa apabila melalui satu pengalaman yang agak perit, siapa yang akan berada bersama mereka? Dan selain daripada itu, bagi kaum lelaki juga, apabila sesuatu terjadi dalam cinta ataupun emosi dan juga perasaan, mereka perlu berada dengan siapa? Dekat sini keluarga, sahabat, kawan-kawan. Kita membentuk satu naratif yang agak cantik dan Datuk Aaron menterjemahkan dalam lakon layar. Kalau dengan penceritaannya tu dah boleh dapat dah feel sedih tu. Dah sampai tisu nak menangis tu. Okey, mungkin sikit kalau kita tengok dekat poster tadi, kita nampak 3 pelakon utamanya, Arjali, Datuk Aaron sendiri dengan Nora Danish. Siapa lagi barisan pelakon yang membarisi filem Sayu yang Syukur ni? Barisan pelakon yang memilih Datuk Aaron. Sebab kita beri kebebasan. Datuk Aaron cakap, okey, beri saya kebebasan untuk mengarah dan juga memilih para pelakon. Jadi pelakon-pelakon kita. Okey, menyebabkan cerita ni dia tentang kewanitaan. Okey, so pelakon-pelakon lain seperti YB, Dira Abu Zahar, seperti Sari Yanti, Kak Raja Emma, and then Kak Kis. Of course Abang Badul, Abang Tamimi dan Fairi, which is actually PA saya.
So saya, kau berlakon je lah, kau jadi aku sidekick dalam cerita ni. Kau tak, tapi saya guide dia yang sebetul-betulnya. Dan so walaupun saya Yanti dan Indira, the involvement tak besar, tapi mereka play a very important part in this film. Tanpa dorang, jalan cerita ni tak akan berlaku. So this is alhamdulillah saya diberi masa untuk betul-betul berkarya. Saya nak rumah atas gunung saya dapat, saya nak binatang dia lari sana lari sini pun ada, semua dapat. So apa yang saya idamkan sebagai seorang pelakon, selalu saya fikir best lah kalau scene macam gini, kita ada background macam ni. Kadang-kadang kita dapat nak bersuara tak boleh, tapi on this time saya dapat boleh buat macam itu. Okey, saya nak tahu juga filem cinta, filem yang memang melibatkan emosi, bukan satu perkara yang mudah untuk kita interpretasikan kepada penonton. Jadi bagaimana Datuk sendiri mendalami ataupun memberi emosi dalam diri itu sendiri, ataupun bukan ini perkara biasa buat Datuk sendiri yang dah biasa berlakon drama ataupun filem cinta, bagaimana? Okey, because of pengalaman itu yang memudahkan saya dari segi lakonan, dan saya pun harus memberi capacity 50% kepada arahan juga. So saya cannot concentrate 100% on acting saja kan. Tapi oleh saya diberikan peluang untuk ulang balik skrip ataupun dialog-dialog semuanya sebetul. So saya dah tahu dah daripada A to Z apa yang berlaku. Benda tu dah terstart dalam otak saya. So in terms bila saya dah absorb semua tu dari segi jalan cerita lakonan, saya tahu okey ni scene apa. So saya just worried about the shots dan screenplay dan location saja. And saya boleh ngakulah pada masa tu memang tak cukup tidur, jumpa anak pun memang tak everything kan. So sebab diberi kepercayaan macam tu, so saya nak make sure yang saya betul-betul deliver. And seperti kan awak katakan, jadi saya masih hijau dalam dunia pengarahan. So hopefully tak ada siapa-siapa yang hampa lah dengan hasilnya. InsyaAllah. Okey, Abang AJ sikit masa yang berbaki ini mungkin boleh kongsikan harapan untuk tayangan 28 Disember nanti. Okey, baik kepada penonton peminat-peminat filem cinta jadi kita nak serulah kepada anda di luar sana untuk menonton filem Sayu Yang Syukur di Pawagam yang bermula pada 28 Disember 2023 untuk melihat lakonan, dan mungkin kita dahangakan filem cinta yang kita ketandusan filem cinta di pasaran sekarang. Jadi inilah masanya untuk melihat Datuk Aaron dan juga gandengan bersama dengan Nora Danish yang mungkin tidak pernah lagi digandingkan dalam bentuk filem dan satu naskah. Jadi inilah filem yang mungkin sesuai untuk anda di luar sana. Sediakan tisu. Itu wajib tu. Dan yang penting ia sesuai untuk seluruh lapisan umur. Dan kita dapat kategori umum lah. Ya, bukan untuk pasangan bercinta je yang pergi tengah panggung. Yang single pun boleh. Kena family tu apa kata sama-sama kita singgah ke Pawagam berhampiran rumah anda bermula 28 Disember ini tambah pula musim cuti sekolah kan. Sesuai sangat. Apa pun terima kasih banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Datuk Aaron Aziz selaku pengarah dan juga pelakon, dan juga ini rakan saya lama reunion pula Encik Azmi Jamsari selaku penerbit filem ini. InsyaAllah kami doakan juga semoga filem Sayu Yang Syukur ini box office. Amin. Supaya kita boleh kongsi-kongsi rezeki. Okey, apapun silakan, terima kasih kepada anda. Dah pun anda. sampai di penghujungnya. Jaga diri, jaga makan, jaga pakaian anda. InsyaAllah sampai kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Saya Yusof dan juga Cik Lee. Bye bye. Terus bangkit, yakin berdiri.